Orang yang mengalami satu penyakit tu, proses dia panggil accelerate process of healing. Dia mempercepatkan proses penyembuhan penyakit. Accelerate nama dia, accelerate process of healing. Sebab tu reflexology dia panggil the art of fine tuning. Satu seni yang awak nak pandai tune. Tukang tune siapa? Tukang tune TV kan, suara tak betul tune, nampak suara dia dapat jelas, kemudian awak pandai tune. Reflexology pun itu, kalau awak buat sampai tuning awak tu tepat, maka dia berkesan. Kalau dia lambat berkesan, maknanya tuning awak tu tak tepat. Mesti ingat tu je. Katakan awak rawat orang tu, kenapa lambat sembuh ni? Maknanya ada something yang tak tepat cara mulut awak tu. Cara pijitan tu tak begitu tepat, tak kemas, tak tepat. Cuba orang dah mahir, dia pegang je, rasa lain kan. Contohnya orang dah expert, urut kaki akak dengan orang tak expert, akak dapat rasa tak? Lain lah dulu beza dia nampak. Dekat situ, kat situ the power of knowledge tadi, knowledge yang practical tadi, dia makan masa, tapi lama-lama dia develop. Dia akan berkembang, dia akan jadi kan. Belum rasa saya urut macam mana kan, semua belum rasa saya urut kan. Aku kena pakai seorang tangan lah. Kalau rasa saya punya urut lagi macam current, macam benda berjalan. Itu betul. Saya fikir bawah tu, rasa selama ni tak rasa saya urut, saya ajar macam banyak. Jarang saya nak, saya bagi satu azmah dia ajar tunjuk kan. Tapi kalau saya pegang, saya tekan tu, rasa sampai kemerit. Ada benda jalan, ada benda merayap. Macam tu. Itu maknanya the power of activation of impulse tu at the accurate way. Accurate pada power yang paling tepat. Dia kena tepat saja current tu. Macam current mengalir tu, macam ikut panca kan. Kalau cocok tepat, dia macam benda berjalan. Kalau tak tepat, macam tu saja dia tak tepat, buka balik, buat lagi sampai jumpa exact point tadi. Boleh jadi. Buku dah beli belum Doktor, maknanya pituitary masih untuk apa penyakit pun kita must start kat situ. Okey, pituitary ni kontrol semua endocrine system dalam badan. Mana kalau semua penyakit yang wujud dalam tubuh, hypothalamus pituitary. Ini dia punya main dia. Baru dia akan kontrol yang bawah. Yang lain semua urut, tapi pituitary, hypothalamus awak tak urut. Tak jadi apa. Sebab apa yang kawal di atas ni ialah yang atas ni yang kawal yang bawah ni. Okey, thyroid. Kalau kita cerita thyroid, fungsi dia apa? Salah satu fungsi thyroid ni adalah jangan bagi dia hyper, overactive, jangan bagi dia hypoactive, low, lemah. Jadi dekat situ dia keluarkan hormon nama dia banyak hormon kalau kita belajar sampai degree course sampai thyroxine ada, macam-macam nama lagi ada nama hormon kat situ bukan satu banyak, tapi yang generalnya dia panggil thyroxine. Secara general yang mudah yang level rendah lagi thyroxine. Jadi thyroxine tu yang mendamaikan sistem badan kita bagi damai, harmonikan sistem bagi tenang. Kalau orang tu tak tenang, kelang kabut, maknanya thyroid dia. Ada tak orang cepat panik? Gelabah kan? Kalau suruh ke depan nak cakap berpeluh-peluh, tak boleh, idea hilang. Kalau suruh ke depan cakap je, nak ajar idea hilang. Apa nak, tu maknanya thyroid dia dah tak stable sebab hypothalamus dengan pituitary ni. Jadi thyroid ni mendamaikan sistem. Kalau sistem tak damai, tak tenang, orang yang tak tenang, berfikir macam-macam, bercelaru, termasuk yang jantung laju, anxiety tadi. Dia bertambah anxiety sebab thyroid ni tadi. Sebab pituitary tak urut. Kalau tak tengok picit dia selalu, nanti dia akan tenang, dia akan normalkan. Yang anxiety ada, lepas tu dia penyakit hypertension akan laju, jantung akan laju. Jadi sayur yang ada iodine yang akan keluarkan thyroxine. Makanan yang ada mineral, trace mineral nama dia iodine. Iodine ni kalau terlebih, jantung akan laju. Terkurang pun boleh laju juga. Iodine terdapat dalam obese, brokoli. Sebab tu orang ada thyroid. Thyroid ni kalau hypo yang jenis perlahan, dia akan goiter.
dia akan beruk besar, dia akan naik jadi besar. Bukan yang faster, yang ni. Kalau yang laju dia kurus badan. Kalau thyroid terlaju dia kurus, mata macam nak terjojol keluar. Dia panggil thyroidotosis nama dia, grave disease nama dia. Dia akan terjojol rasa hijau tu. Mata dia itu dah laju. Yang besar ini goiter kita urut di normal bed, tapi urutnya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Saya pernah rawat dulu ramai yang dah besar ini, dah bertahun, pergi pakar pun tak baik. Saya rawat 3 hari sekali selama sebulan, lepas tu saya stop. Jangan urut lagi, biarkan. Dalam sebulan tu dia kecut sendiri. Dia kecut terus normal. Jadi bagi dia rest, dah buat-buat bagi dia rest, biar dia stimulate sendiri, dia akan kecutkan sendiri. Jangan urut-urut tengok macam tak ada benda, biar je kan. Awak boleh urut tapi beritahu dia dalam masa 3 bulan jangan dapatkan rawatan mana-mana. Nanti orang lain dapat nama. Awak dah buat kerja untuk dia penat kan. Dia pun dah nak mula kecut, tiba-tiba waktu bagi makan pisang terus baik. Wah, ini pisang yang sembuhkan. Padahal Allah yang sembuhkan sebab awak dah jalankan darah tadi. Jadi awak kena beritahu kan. Ataupun ubat lain masuk. Orang jual herba kan. Wah, kata herba ni bagus lah. Tapi badan tu dah dirangsang dulu. Hormon dah jalan. Oh, dia akan back to normal. Dia akan normal back. Tapi ambil masa dalam sebulan hingga 3 bulan. Itu proses dia. Dan setiap hormon yang bahagian hypothalamus, pituitary, thyroid, pada tempat thyroid ni pun akan keluarkan kalsium juga. Dia bukan tempat ni, tempat apa ni, mendamaikan hyper ataupun hypo, tapi dia mengeluarkan juga kalsium, mengatur kalsium juga macam pada thyroid. Tempat regulate kalsium dengan magnesium sebenarnya. Kalau nak beli vitamin, mesti ada kalsium dan magnesium, mesti ada dua. Kalau beli magnesium tak ada, kalau beli kalsium tak ada magnesium, jadi batu karang. Orang terlebih kalsium, tak ada magnesium. Magnesium tolong jantung tetap, jantung jangan sakit. Orang kurang magnesium pun batu akan banyak dalam darah dia. Jadi untuk proses kalsium magnesium diabsorb dalam tulang, dalam mazal, dalam bone, dalam darah, mesti ada parathyroid ni. Duduknya dekat sini. Tepi sini, tepi sini. Dalam ni sebenarnya ada sikit lah kalau ikutkan dia. Sebenarnya dia duduk dia macam ni. Satu, dia macam kacang tu. 1, 2, 3, 4. Kat situ je. Yang tengah-tengah ni semua adalah parathyroid. Macam ni adalah thyroid macam ni, macam kuku-kuku ni. Ini semua adalah thyroid. Tapi parathyroid ni duduknya ujung sini, ujung sini, ujung ini, ujung sini. Ini parathyroid. Parathyroid. Para ni di ujung. Jadi parathyroid ni fungsi dia regulate, atur kalsium dalam badan. Kekurangan kalsium menyebabkan 200 penyakit. Bukan satu penyakit, 200. Punya banyak dia. Salah satu gastrik, senggugut, datang bulan tak teratur, cepat menopause, sawan, gila babi, sawan gila babi. Itu semua kurang kalsium. Gastrik, orang kena gastrik, muscle cramp, kaki cramp. Banyak, saya cerita 200 nampak saya cerita yang general yang selalu orang kena lah. Maknanya dia berkaitan dengan thyroid, maknanya dia masalah kat sini ada dia akan rongkot. Lepas tu kita urut ni semua, kita bagi makan kalsium baru dia boleh absorb. Sebab dia yang atur untuk menyerapkan semua mineral. Dalam badan kita memerlukan bukan saja vitamin, bukan saja mineral, tetapi trace mineral. Trace mineral yang lain contohnya apa? Contoh trace mineral yang lain. Trace mineral. Mineral lain, trace mineral lain. Trace mineral adalah contohnya copper. Copper di tembaga
tapi sikit je diperlukan dalam badan kita. Tapi kalau copper terlebih, hati akan jadi keras, dipanggil cirrhosis, hati akan mengeras. Itu maknanya penyakit yang mengeraskan hati sebab copper terlebih. Kalau copper tak ada, iron tak ada, darah akan cair, darah akan lemah, anemia, dan tak ada oksigen carry. Iron tukang carry oksigen dalam darah kita. Darah kita sedup udara, dapat oksigen kan. Tapi oksigen yang kita sedup tadi masuk dalam darah, nak di-carry ke sel-sel, perlukan iron, zat besi. Tak ada zat besi pula. Zat besi itu tak wujud kalau tak ada copper. Nampak? Mesti ada copper. Contoh lagi, trace mineral yang lain, apa lagi? Siapa tahu? Ni nak kena belajar. Bila tahu ilmu macam ni kan, kita dah boleh sembuh orang cepat. Kita bukan doktor, tapi kita atas lagi doktor. Namanya dukun rakyat. DR ke? Tak ada panggil doktor, dia doktor terperanjat dia. Apa panggil ilmu apa ni? Dukun rakyat dekat dia. DR ke kan? Dia tak panggil, kita panggil doktor. Yang boleh panggil dalam atas TCM, doktor belum wujud dalam. Saya pun tak boleh panggil doktor sebab saya mengajar TCM. Yang dalam atas perubatan moden dah ada. Doktor gigi, doktor haiwan, doktor moden. Itu saja yang boleh panggil doktor. Jadi kalau panggil saya doktor salah. Kalau saya panggil saya dukun rakyat boleh. Ataupun tabib boleh dibenarkan. Sebab atas tak wujud lagi. Atas belum dilaksanakan. Atas TCM 756 belum. Atas tu yang akan bila konsel tu wujud nanti. Konsel tu wujud saja, panel daripada saya semua ramai, awak semua yang akan masa tu boleh pergi gelaran. Ini Dr. Raidi, Dr. Azia, kita yang pergi gelaran. Macam dia orang pangkat datuk-datuk, datin-datin, siapa yang pergi? Tantri masing-masing pergi ya kan? Lepas tu bila wujud konsel nanti kan? Okey, kalau kekurangan pankreas, keluarkan insulin. Keluarkan insulin. Kalau kekurangan insulin, tak cukup insulin, apa jadi? Kalau orang kurang insulin, pankreas tak boleh keluar kan. Tapi trace mineral yang support dia apa? Siapa ingat? Dia dah lupa apa kan? Siapa ingat? Insulin dapat dikeluar dengan adanya bahan tu yang terdapat dalam peria. Peria paling tinggi. Siapa ingat? Saya boleh lupa pula ni. Itu assignment test untuk nanti buat. Cari dia punya assignment, cari trace mineral yang support dia. Dalam nota-nota semua ada. Kalsium, siapa yang support dia? Contohnya magnesium. Tak ada kalsium, ada kalsium, tak ada magnesium, tak berguna. Ada magnesium, tak ada B-complex, B6 pun tak berguna. Magnesium ada, tapi B6 tak ada. Contohnya pyridoxine, tak ada, akan jadi batu karang. Jadi hari ini banyak orang kena batu karang. Cara yang paling senang nak sembuhkan batu karang, boleh keluar batu sebenarnya. Kalau kita buat yang betul, batu akan keluar. Yang kedua paling senang, geletik kat mana yang dia kena tu. Dia rasa bisa dah geletik sampai dia geli. Geletik dia geli, nanti batu keluar. Tak saya buat. Batu magic, saya dah buat kan. Dia belajar dengan satu doktor kat Singapura. Mula saya ketawa juga dengar. Sekali ada orang kena batu karang, saya geletik, dia memang geli tau. Dia kan sakit kan batu kan, dia geletik, ketawa batu keluar, tu baik, hilang. Salah satu geletik dekat mana dia punya. Saya dah hantar tak? Ada perasan dia hantar, ada siapa tanya. Nampak macam ketawa. Okay. Jadi kromium. Kromium. Pandai dia. Kalau itu dia nasib baik dia buka nota tu. Kromium. Kromium paling tinggi dalam peria. Peria tu tinggi kromium, sebab tu ada buat pil kromium. Pil apa ni? Kromium ni namanya glucose tolerant factor, nama GTF nama. Kromium GTF ni glucose tolerant factor. Dengan ada kromium tadi, barulah insulin boleh keluar.
Lepas tu orang kencing manis banyak sebab tak makan kromium tadi. Kalau dia makan, dia akan ni normal, kencing manis boleh normal. Dia akan back to normal nanti. Tu cerita dia. Tapi kalau kita urut parathyroid semua dan urut pankreas ni. Pankreas kaki mana? Kaki kiri ke kanan? Kanan. Pankreas. Kiri. Kaki kiri. Pankreas kalau kita tengok sebelah organ dia sebelah kaki kiri. Sebelah kaki kiri. Kalau liver kaki kanan liver kita besar. Liver adalah masuk bab digestive system, bab pengadaman. Liver saja adalah bab pengadaman hati. Hati tempat pengadaman. Jadi kalau gastrik lah, pengadaman tak betul maknanya hati ya. Maknanya betul kan? Okey, bila kita work pituitary, kena apa nama semua kan? Thyroid, parathyroid. Lepas tu work bahagian pankreas kaki kiri. Pankreas bila kita work dia akan keluarkan jus juga, nama pancreatic juice. Pancreatic juice ni kalau kurang, orang pun boleh kena gastrik juga. Bukan dekat gastrik juice dekat perut, bukan di perut saja yang buat orang jadi gastrik. Orang kena gastrik ialah kencing manis dia ada, pun boleh kena gastrik juga. Lepas tu kalau belajar dalam perubatan Cina, ada 3. San Jiu. Sila buka buku acupuncture. Muka surat ada satu pointer nama dia San Jiu nama dia. San Jiu. Kalau tengok kat muka surat depan ni, nanti tengok muka surat berapa San Jiu. Itu adalah bahagian untuk merawat kencing manis. 198. Ada Sanjiu, SNJIU. 198. 198. Buka muka surat 198. Sanjiu. Ada berapa poin baca panjang ni? Banyak. Banyak kan? Sanjiu ni bahasa Cina. Bahasa Melayunya triple benar. Triple benar. TB bahasa Inggerisnya triple benar. Pemanas badan. Pemanas badannya ada 3. Paru-paru, dekat perut, dekat kemaluan. Ada 3. Perut ni maknanya kena bahagian pankreas lah. Kalau pemanas tu sejuk, orang akan lapar. Dia akan lapar. Maka tu ada kencing manis yang lapar. Ada kencing manis kena kat dada, dia akan jadi semput. Ada kencing manis kena dekat bahagian kidney, kemaluan, dia nak kencing. Kencing manis kerap kencing. Saya nak kencing, dia kena kencing manis kan ada kan? Itu bahagian level yang kena. Jadi awak buka muka TB, ada tak saya tulis TB 5? Wagwan. TB 5 Wagwan. Cuba tengok. TB 5. Nombor 5 kat sini. Nombor 2. Wagwan. Wagwan kan, TB 5. Okey, cuba baca. Yang mana? Ini punya dia punya point. AJ ni TB lah. AJ ni Chinese. Chinese. TB. Kalau orang putih TB TB dengan satu lagi TE. Ada buku lain dia panggil TE, Triple Energizer. Triple Energizer. Ada panggil triple benar. Pemanas 3.